Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM capai sasaran. Hampir semua murid hadir ke sekolah tanpa penggiliran mulai 21 Mac ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah edisi 5 Mac membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah bakal mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Perkemas sistem jaringan lanskap negara. Itu perkara pertama daripada 4 tindakan hala tuju yang perlu diberi keutamaan terhadap pembangunan lanskap negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dengannya perluasan penyediaan infrastruktur hijau negara diberi keutamaan melalui program lebih holistik. Di samping itu, seiring perubahan global, Perdana Menteri berkata wajar untuk mendaya upaya potensi industri lanskap negara sebagai satu nilai ekonomi baru. Melindungi aset lanskap keluarga Malaysia. Satu kaedah kawalan secara perundangan diwujudkan bagi memastikan aset lanskap dapat dilindungi selain pendidikan berterusan secara lebih berkesan. Kerana kehilangan aset lanskap itu akan membawa kerugian kepada negara dan sukar untuk dikembalikan. Seterusnya keempat, mempertingkatkan kualiti perkhidmatan lanskap negara. Organisasi lanskap yang lengkap di peringkat agensi, negeri dan tempatan adalah penting untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada keluarga Malaysia. Datuk Seri Ismail Sabri berucap merasmikan sambutan Hari Lanskap Negara 2022 bertemakan 25 tahun Negara Taman Terindah di Taman Eko Flora Johor Bahru. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Menjelang pembukaan Sekolah Penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 bermula 21 Mac ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata semua sekolah rendah dengan jumlah murid kurang 600 orang ditetapkan hadir tanpa penggiliran. Manakala pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di sekolah menengah selama 2 minggu sebelum hadir ke sekolah secara bersemuka bermula 4 April. Operasian sekolah bagi penggal yang akan datang ini adalah lebih terbuka. Jika kita lihat, hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Namun begitu, kita akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bilakah tarikh murid-murid yang masih akan bergilir ini dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sama-samalah kita pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat terus berlangsung dengan selamat dan teratur dan anak-anak kita akan terus dapat datang ke sekolah secara bersemuka seperti sebelum-sebelum ini. Jelas beliau, bagi Penggal 1, murid tahun 3, 4 dan 5 akan menjalani penggiliran manakala kelas selebihnya tanpa penggiliran, termasuk kelas murid berkeperluan khas dan prasekolah. Manakala bagi pelajar tingkatan 1 yang mendapat tawaran sekolah berasrama penuh, dibenarkan mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah harian berdekatan sehingga tarikh kemasukan ke asrama diumumkan Kementerian Pendidikan KPM kelak.
Sementara seluruh kolej vokasional dan sekolah swasta yang cukup fasiliti kapasiti boleh meneruskan sekolah secara bersemuka pada penggal akan datang berdasarkan takwim masing-masing. KPM menggalakkan murid memakai pakaian seragam sekolah, namun kelonggaran diberikan untuk berpakaian sesuai dan sopan. Ubat antiviral bagi rawatan COVID-19 Paxlovid keluaran Pfizer dijangka akan mula diterima dalam tempoh 2 minggu lagi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, bagi perolehan fasa pertama antiviral itu, Malaysia telah membeli ubat itu untuk 110,000 pesakit bagi diberikan kepada individu berisiko tinggi. Dan kalau kita dapati bahawa penggunaan ubat ini berkesan seperti mana maklumat yang kita telah terima, kita akan tambahlah pembelian ubat ini, Paxlovid daripada Pfizer. Ada 2 lagi yang mungkin kita akan beli, Molnupiravir dan juga satu lagi daripada AZ. Tapi itu belum lagi kita muktamad. Yang muktamad Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan persidangan dialisis tahunan kali ke-16 Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan NKF di Petaling Jaya. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Johor Bahru merekodkan hasil jualan usahawan tempatan dengan nilai jualan melebihi RM186,000. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia dihasilkan melalui 6 gerai jualan keluarga Malaysia. Bagi segmen jualan usahawan yang melibatkan 150 bus, turut merekodkan jualan sebanyak RM130,447.40. Segmen jualan Cita Rasa Keluarga Malaysia yang membabitkan 9 bus mencatatkan jualan sebanyak RM27,811, manakala bagi jualan food truck pula memperolehi jualan sebanyak RM22,346. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Dataran Angsana, Johor Bahru. JAKM yang julung kali ini turut mencatatkan kejayaan apabila sasaran RM3 juta untuk padanan perniagaan merekodkan pencapaian sebanyak RM5.26 juta. Jumlah ini melepasi sasaran yang diunjurkan. Penganjuran program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Johor akan dijadikan penanda aras kepada siri jelajah program itu di negeri lain. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pelaksanaannya akan ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian pada masa akan datang. Beliau berkata sambutan begitu memberangsangkan dengan kehadiran melebihi sasaran awal iaitu 10,000 pengunjung. Yang sebenarnya tujuan kita buat adakan aspirasi keluarga Malaysia lah untuk membawa perkhidmatan kerajaan, agensi kerajaan terus kepada rakyat ke bawah. Dan saya rasa asas yang telah pun tercapai. Beliau berkata demikian kepada RTM di Dataran Angsana, Johor Bahru. Penganjuran JAKM merupakan langkah tepat untuk penyaluran maklumat dan dasar kerajaan secara terus kepada rakyat. Sepanjang 3 hari penganjuran, lebih 13,000 pengunjung hadir pada program tersebut berbanding sasaran ditetapkan sebelum ini iaitu seramai 10,000 orang. Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM selamat disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dataran Angsana, Johor Bahru sebentar tadi. Untuk perkembangan semasa bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru saja selesai menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang mana untuk edisi pertama ini diadakan di Johor Bahru selama 3 hari. Dan sebentar tadi juga dalam ucapannya Perdana Menteri
berkata menerusi JAKM ini, kementerian-kementerian melalui agensi masing-masing disaran melakukan pelibatan, antaranya menyelesaikan isu-isu yang tertangguh di peringkat negeri sebulan sebelum hari jelajah yang dirancang dan hasil atau pencapaiannya kemudiannya dinyatakan semasa jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang dijadualkan di negeri. Jelas beliau, penganjuran JAKM bertujuan memudahkan rakyat di setiap negeri untuk mendapatkan maklumat terus daripada agensi kerajaan persekutuan menerusi perkhidmatan kaunter bergerak yang disediakan. Sepanjang 3 hari penganjuran JAKM di Johor, Perdana Menteri turut mengumumkan nilai jualan telah direkodkan oleh usahawan-usahawan tempatan melebihi RM186,000 dan penganjurannya memberi nilai tambah baru yang akan mendasari setiap usaha ke arah meningkatkan sistem penyampaian kerajaan ke arah yang lebih baik. Pada majlis perasmian sebentar tadi juga, Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia kepada beberapa penerima. Jadi saya kira setakat itu dulu lintas langsung bersempena dengan majlis pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Nurain. Program Rio 8 Keluarga Malaysia bersama-bersama Unify terus mendapat sambutan menggalakkan. Antara tumpuan hari ini ialah aktiviti bengkel kreatif iaitu proses pembuatan lilin aromaterapi. Untuk laporan lanjut bersama-sama Nur Ashikin Harun di Arena Warna Air Hitam. Teruskan Syikin. Terima kasih. Lilin aromaterapi adalah antara produk wangian yang menjadi permintaan ramai ketika ini. Menerusi program Rio 8 bersama Unify, orang ramai boleh merasai sendiri pengalaman membuat lilin aromaterapi menerusi bengkel yang dijalankan secara percuma. Baik, bagi mengetahui dengan lebih bersama-sama saya ketika ini ialah pengusaha lilin aromaterapi iaitu Choose You Moon. Okey Moon, boleh ceritakan mengenai proses pembuatan lilin aromaterapi? So, proses buat lilin aromaterapi, mula-mula kami akan pilih bahan yang tak ada negative impact terhadap manusia dan environment. So, sepertinya essential oil dan wax yang kami guna pun plant-based dan bukan guna chemical fragrance, kami guna essential oil. So, dari permulaan dan akhir guna suhu yang tak berapa tinggi untuk mencairkan wax ini dan produce lilin yang tahan lama, tak jimatkan kos sebab you boleh buat sendiri dan wangi yang tahan lama juga. Bagaimana pula dengan sambutan yang diterima dari orang ramai menerusi kepada perusahaan lilin aromaterapi ini sendiri, dan ada tak sebarang bengkel yang dijalankan? So, company saya The Zero ada bengkel buat lilin. So, sambutan I rasa semakin tinggi sebab buat lilin ni bukan benda yang sangat susah dan tak perlu kos yang tinggi, tapi you boleh rendahkan stres harian seorang zaman moden ni. So, pun boleh menenangkan yang perasaan sepanjang hari yang sibuk. So, okeylah sambutan. Baik, terima kasih banyak. Bagi penduduk di sekitar Air Hitam, masih belum terlambat lagi untuk datang ke arena warna ini kerana akan ada persembahan daripada penyanyi tanah air dan juga penggiat seni yang lain serta kedai jualan makanan dan minuman dan juga produk industri kreatif yang lain. Sekian dulu perkongsian dari Arena Warna Air Hitam Johor. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syikin. Seterusnya untuk perkembangan cuaca semasa di seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia Khairun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat paparan amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran hujan berterusan peringkat waspada telah dikeluarkan di negeri Terengganu,
Kuantan, Pekan dan Rompeng di negeri Pahang serta Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor dan ianya berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Berikutan hujan lebat berterusan boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran. Orang awam yang tinggal di kawasan berkenaan diminta untuk lebih berhati-hati dan berwaspada dengan sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Seperti yang diramalkan, hujan lebih tertumpu di bahagian barat semenanjung Malaysia dan ianya dijangka akan beransur reda menjelang malam nanti. Hujan lebat dan ribut petir berpotensi untuk menurunkan jarak ketampakan sehingga 6 km ketika memandu sekaligus membahayakan pengguna jalan raya. Oleh itu, pandu perlahan adalah langkah yang bijak buat masa ini. Selain itu, hujan lebat dan ribut petir juga boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya di kawasan yang berkedudukan rendah. Orang awam di kawasan titik panas banjir kilat diminta untuk sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan semasa. Baiklah, di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah dan utara negeri Sarawak dan ianya juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Saya Khaira Syamsuddin. Assalamualaikum. Kerajaan komited memastikan sasaran 600,000 peluang pekerjaan menerusi jamin kerja direalisasikan bagi membolehkan kadar pengangguran negara turun di bawah paras 4%. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata kadar pengangguran negara kini berada pada paras 4.2%, turun daripada 5.3% pada awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu. Ini adalah usaha kita seperti mana disebutkan oleh Menteri Kanan. Ini akan menjadi aspirasi keluarga Malaysia untuk memberi kedudukan yang selesa dan menjamin kepada warga Malaysia tanpa mengira kaum dan bangsa. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Karnival Kerjaya Jamin Kerja Aspirasi Keluarga Malaysia di Mersing, Johor. Berdepan cabaran pandemik, penganjuran Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia dilihat tepat pada masanya. Inisiatif ini membuka peluang kepada penganggur, graduan maupun mahasiswa tahun akhir pengajian meninjau potensi kerjaya. Saya tengok dia cara senang lah. Dia macam tunjukkan langkah-langkah untuk bekerja, tempat bekerja, cara-cara untuk daftar, buat resume. Harap Perkeso boleh bantu lah untuk cari kerja, memudahkan saya kerja. Dengan adanya karnival macam ni, kami memudahkan kami. Jadi kami tak perlu nak pergi tempat itu untuk interview. Memudahkan kami untuk dan jimatkan kos untuk kami pergi tempat interview. Jadi saya berharap supaya karnival macam ni
harap diadakan untuk setiap tahun lah kalau boleh. Sebab akan datang akan ramai lagi graduan-graduan yang akan datang yang mencari peluang pekerjaan. Bagus lah sebab dia boleh membantu untuk cari kerja. Sekarang ni saya masih belajar. Lepas tu saya harap dia dapat membantu untuk saya cari kerja lepas habis belajar. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersiap sedia menghadapi hari pengundian awal Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor 8 Mac ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata persiapan sedang dibuat dan ATM tidak berdepan kesulitan menjelang hari tersebut. Beliau juga tidak menerima sebarang aduan negatif berhubung persiapan ATM. Jadi saya harap bahawa ianya berjalan dengan lancar dan saya yakin daripada interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin ATM khususnya di Johor ni, mereka dah siap sedialah untuk berdepan dengan tanggungjawab untuk mengundi awal. Jelasnya selepas merasmikan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Memasuki hari ke-8 berkempen, calon yang bertanding di Dewan Negeri Bukit Kepong dilihat terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Proses berkempen dilihat berjalan lancar berdasarkan jadual yang diaturkan parti. Namun, bagaimana pula reaksi orang awam terhadap proses berkempen di Bukit Kepong? Wartawan Ravin Samugam ada perinciannya. Boleh pilih lah apa yang kita nak undi lah. Memang rahsia kan. Bagi diri akak tak ada ganggu lah. Macam seronok 5 tahun sekali tu okey je. Nampaknya kempen kali ni agak suram sikit. Kerana mungkin pandemik COVID-19 ada jadi agak kurang. Tapi macam mana semangat untuk berkempen bagi mana-mana parti pun masih ada lagi lah. So masih mengekalkan SOP yang diorang tetapkan lah. Jadi rasanya dia tak mengganggu masyarakat setempat. Cuma kita nampak dia orang pun pasang banner-banner dan letakkan risalah ataupun gambar-gambar calon di dalam pasport rumah masing-masing. Jadi saya rasa tak mengganggu masyarakat. Itu reaksi penduduk yang ditemui kami. Mereka akur dan memahami pematuhan SOP yang ditetapkan bagi PRU Dewan Negeri Johor. Parti yang bertanding juga sentiasa peka dalam pematuhan SOP mengelakkan jangkitan wabak COVID-19 terus menular. Mereka juga dilihat mengoptimumkan penggunaan media sosial untuk berkempen untuk mendekati hati pengundi menerusi platform itu. Kita ada KPR untuk pegawai pemantau bagi kempen pilihan raya. Setakat ini saya melihat laporan yang mereka hantar kepada saya, tiadalah isu-isu besar dan semuanya boleh dikatakan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Bagi contoh, kempen-kempen yang mereka buat dalam kumpulan yang telah ditetapkan SOP. Dan kalau kita lihat dalam SOP baru ni pun ada membenarkan sehingga jam 12 malam yang dilonggarkan sikit. Jadi berdasarkan laporan yang saya terima daripada ketua PP KPR tu, mendapati sebenarnya tiada apa-apa laporan yang provokasi atau mana-mana pihak. Nampaknya mereka macam mematuhi. Pematuhan SOP PRU Dewan Negeri Johor adalah penting bagi memastikan kelancaran tempoh berkempen yang dilaksanakan ketika ini. Terima kasih kepada semua pihak yang akur dan mematuhi SOP ditetapkan. Ravin Sanmugam untuk RTM. Semua calon termasuk calon muka baharu bersetuju kempen bersemuka memudahkan mereka mendekati pengundi dan mendengar kehendak masyarakat. Interaksi dua hala ini memberi maklum balas segera daripada pengundi kepada bakal wakil rakyat. Calon Barisan Nasional Senai Kenny Shen Poh Kuan memulakan kempen bersemuka dengan bersarapan bersama penduduk di Taman Beringin, Senai Kulai. Pertemuannya kemudiannya diatur dengan komuniti Taman Bahagia Senai.
Sebenarnya ia membantu kita lah sebab sebelum ni kita terikat dengan SOP, dengan masa, dengan peraturan yang jumlah kempen, jumlah orangnya. So sekarang ada ruang untuk kita, saya rasa kita lebih selesa lah. So akan tetapi kita masih mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Itu yang penting bagi saya. Calon Perikatan Nasional Bukit Permai Tosrin Jarvanti melakukan kempen dengan tinjauan mesra di Pasar Tani Jalan Merbau, Kulai. Beliau kemudian menyantuni kanak-kanak pada program berkhatan beramai-ramai di Bandar Putra. Yang penting kita dapat menyampaikan mesej dengan lebih jelas. Kita dapat menyampaikan hajat kita, harapan kita dan juga kita punya matlamat kita untuk menjadi wakil mereka. Jadi dengan ada pendekatan cara terbuka, cara bersemuka, saya rasa langkah yang lebih baik dan langkah yang paling tepat dalam masa-masa pilihan raya ini. Tapi dengan pengawasan diri kita dan juga SOP mesti kita berjaga. Begitu juga bagi calon muda Bukit Permai Muhammad Azrul Rahani. Peluang kempen fizikal membuka ruang lebih luas kepadanya memperkenalkan diri kepada pengundi tempatan. Risalah latar belakang serta manifesto kepada pengundi turut diedar. Suasana sangat baik, kemesraan penduduk-penduduk di Bukit Permai sangat baik. Ini dapat merapatkan lagi antara calon dan juga pengundi-pengundi di Bukit Permai. Satunya baiklah untuk kita sebagai calon mendekati pengundi-pengundi kita di Bukit Permai. Sepanjang kita tempoh kempen ini, sebenarnya saya lebih suka walkabout secara macam inilah. Kita dapat berhadapan dengan pengundi secara berhadapan ni, kita boleh dapat maklum balas yang segeralah. Macam mana respon dia orang pada parti pejuang, apa yang dia orang punya, apa dia punya kehendak, dia orang punya permintaan, dia orang punya masalah. Jadi kita dapat, kita akan buat lebih baiklah apa yang permintaan yang daripada pengundi-pengundi lah. Undi 18 berjaya direalisasikan pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Keputusan ini membuka peluang besar kepada anak muda mengambil bahagian dalam proses pembangunan negara. Ikuti laporan disediakan Arif Ashraf Kamano. Penglibatan anak muda menerusi Undi 18 membuka dimensi baharu arena politik tanah air. Suara dan kehendak golongan belia penting kerana mereka merupakan pemimpin masa depan. Harapan saya, semoga pemimpin yang bakal dilantik dapat menjalankan tugas dengan sempurna demi kesejahteraan rakyat, terutamanya belia-belia macam saya. Harapan saya, ya semoga belia-belia ni sedar dan celik mata supaya dapat memenuhi hasrat-hasrat yang orang-orang yang sebelum-sebelum ni. Apa yang impian diorang yang tak tercapai, maka yang belia-belia ni celiklah mata supaya sedarlah apa yang impian-impian yang diorang, kita cuba tunaikan impian-impian yang sebelum-sebelum ni. Pada saya lah, memang rasa sangat teruja sebab kita diberi peluang untuk memilih untuk masa depan negeri kita sendirilah, kawasan kita punya pemimpin tu. Saya rasa sebab umur 18 ke atas ni pun dah boleh memilih. Sebelum ni kan biasanya kan golongan yang lebih tua je kan. So sekarang sebab golongan yang lebih muda pun dah berpeluang untuk mengundi. So saya rasa lebih teruja lah untuk sebab kali pertama kan. So harapnya kerajaan yang baru ni akan mentadbir negeri Johor ni lebih baik dan politik kita lebih stabil lagi masa akan datang. Saya amat teruja untuk kali pertama undi kerana sebelum ni hanya orang yang lebih tua daripada kita orang tu yang dapat mengundi, dan saya berharap kepada pemimpin yang dilantik oleh kami dapat memimpin kami di masa akan datang. Pastinya, pengundi meletakkan harapan tinggi agar calon yang terpilih memanfaatkan sebaik mungkin mandat yang diberi. Pengundi mahu calon bersedia menunaikan amanah sepenuh jiwa dan raga, bukan sekadar retorik apabila berdepan musim pilihan raya.
Sudah tentu tahun 2022 akan menjadi tahun penting untuk belia yang kini boleh menggunakan lebih banyak kuasa politik dan membantu menentukan hala tuju masa depan negara. Ini kerana pilihan raya kali ini buat julung kalinya di mana mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun diiktiraf sebagai pembuat keputusan dalam proses pilihan raya. Suka saya ingatkan, memilih pemimpin tidak boleh berasaskan emosi tetapi perlu melalui pertimbangan yang sedalam-dalamnya. Kepada semua golongan belia di Johor, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. #YokNgundi. Alif Ashraf Kamanur, Berita RTM. Zapin Johor, identiti warisan yang kekal utuh hingga kini. Seni tari yang cukup sinonim dengan negeri Pemarta Selatan ini terus dipopularkan dari generasi ke generasi. Wartawan Anas Muhammad Noor mendekati keunikan warisan kebanggaan Johor. Seni tari zapin dikatakan berasal dari negara Arab dan dipersembahkan oleh kaum lelaki sahaja. Sebelum berevolusi di Johor dengan penglibatan penari wanita. Ia juga dipersembahkan secara bermain antara penari dan juga pemain muzik. Menurut jurulatih tari Yayasan Warisan Johor, Muhammad Yusuf Saleh, sebanyak 16 jenis zapin Johor diiktiraf dengan masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Masih di Johor masih lagi banyak lagi tapi cuma belum diiktiraf lagi. Sekarang ni ada 16 jenis zapin. Yang popular salah satunya daripada Johor Bahru, daripada Kampung Pekajang iaitu zapin Pekajang lah. Lepas tu kita daripada Pontian kita ada zapin Seri Bunian, zapin Cokor. Dan di Batu Pahat kita ada zapin Tanjung Labu, zapin Koris dan bermacam-macam lagi lah kalau saya nak ceritakan. Tarian zapin terbahagi kepada beberapa bahagian di dalamnya. Bermula dengan taksim, ragam serta kopak dan disudahi dengan wainam. Busana yang dipakai juga bercirikan orang Melayu Johor dengan sila lelaki mengenakan baju Melayu teluk belanga, bersampin dan bersongkok tinggi. Begitu juga wanitanya, cantik berkurung teluk belanga sambil membawa kain dagang dihiasi pelbagai aksesori. Antara lagu-lagu yang terkenal ketika mengiringi persembahan zapin adalah Ya Salam, Zapin Budi, Lancang Kuning dan Bunga Hutan. Yayasan Warisan Johor juga berperanan memastikan zapin Johor terus kekal diminati anak-anak muda dengan menyediakan jurulatih di setiap daerah. Jurulatih daerah yang untuk menguatkan, untuk menjaga sambil membantu Yayasan Warisan Johor juga. Dia boleh memantau setiap kali macam mana perkembangan zapin, mana daripada akar umbi, daripada sekolah-sekolah dah diterapkan untuk sama-sama mencintai zapin. Dia akan ada bengkel-bengkel di sekolah apa semua. Kita buat pertandingan-pertandingan di setiap daerah yang akan dibawa ke peringkat negeri, seterusnya peringkat negara lah. Peredaran masa mengubah minat generasi muda terhadap seni muzik. Namun apa yang diusahakan oleh Yayasan Warisan Johor sedikit sebanyak berjaya memartabatkan semula irama dan gerak tari zapin Johor. Dan tidak lengkap rasanya bergelar bangsa Johor jika tidak belajar sedikit tentang zapin Johor. Anas Manol, Berita RTM. Keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sebenarnya dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen peraturan nak mencelah beritahu saya. Ya, insyaAllah saya benar. Saya akan bagi amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Tarik balik kenyataan itu.
perkembangan negeri di bawah Bayu, mangsa kedua tragedi bot karam di Kudat ditemukan hari ini. Butirannya bersama Rita Aloyas Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Sahih. Perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa bot karam di perairan laut Perapat Tugu Mamal Kudat. Mayat mangsa kedua yang merupakan pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sikuati Kudat ditemukan kira-kira pukul 8.30 pagi tadi. Mayat Awenda Fedelex Oliong 20 tahun ditemukan oleh bapanya Oliong Sokundo yang turut serta dalam misi mencari dan menyelamat bersama pasukan agensi keselamatan yang memasuki hari ketiga. Mangsa merupakan anak kedua daripada 4 beradik. Ya, saya sendiri. Saya sendiri jumpa masa itu dia tersangkut sana kilung. Nanti masuk ni mau ambil exam sudah itu. Tingkatan 6 lah. Pada semua yang terlibat dalam hal ini, saya ucapkan terima kasih dari pihak bomba, pihak maritim dengan polis sekali dan RTM lah. Terima kasih banyak. Berusaha untuk mendapatkan anak saya. Terdahulu, menurut kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Kudat, mayat mangsa pertama yang juga merupakan pakcik kepada mangsa kedua, Maclean Majaun, 31 tahun, ditemukan di kawasan pesisir pantai kira-kira 5.15 petang semalam. Kedua-dua mangsa dilaporkan keluar ke laut untuk melakukan aktiviti memukat sebelum bot dinaiki mereka karam. Susulan hujan lebat tengah malam tadi yang berlanjutan sehingga ke awal pagi menyebabkan banjir kilat di bahagian pedalaman atas Nabawan. 3 kampung dilaporkan terputus hubungan selepas jambatan ke kawasan berkenaan dilaporkan terjejas. Pegawai Daerah Nabawan, Peter Jonu Moinjil yang dihubungi pemberita memberitahu 3 kampung terjejas ialah Kampung Binanon, Kampung Pohon Batu dan Kampung Nangkawangan di Mukim Tatalaan. Turut terjejas Sekolah Kebangsaan Pohon Batu dan bekalan air paip graviti di 3 kampung berkenaan. 3 jambatan jenis konkrit juga rosak ekoran aliran Sungai Tatalaan yang deras dan melimpah. Disebabkan itu, usaha untuk memantau penduduk terjejas banjir di kampung terlibat menghadapi kesukaran. Bagaimanapun, pihak pejabat daerah telah memohon kepada Jabatan Kuasa Bencana Negeri untuk meminta bantuan helikopter bagi menghantar bantuan segera seperti bekalan air bersih dan makanan kepada penduduk terjejas banjir. Persatuan Sastra di negeri ini diminta terus aktif menyokong dan mempergiat aktiviti sastra di peringkat akar umbi. Ini termasuk menghasilkan karya berkaitan dengan keadaan semasa seperti pandemik COVID-19. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kegiatan sastra di Sabah menunjukkan prestasi memberangsangkan dan dilihat mampu melahirkan lebih ramai sastrawan berkualiti, seterusnya memacu ke tahap lebih tinggi. Kita berharap bidang kesusastraan dan bahasa serta seni ini dapat menjadi wadah untuk menarik pelancong sebagai wadah untuk lebih menjadikan negeri Sabah atau khazanah Sabah ini dilahirkan dalam karya. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan Festival Kesusastraan dan Kesenian Antarabangsa Negeri Sabah 2022 anjuran Kerajaan Negeri bersama pelbagai pihak antaranya Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia GAPENA, Komunitas Puisi Esai ASEAN dan Jabatan Pendidikan Sabah. Sementara itu, penggiat seni turut positif dengan penganjuran festival berkenaan yang turut mendapat penyertaan luar negara dan yakin Sabah mampu menjadi platform lestari dunia sastra rantau ini. Program ini selain daripada memertabatkan memertabatkan sastra kita dan juga budaya kita, program ini juga kita anjurkan untuk merapatkan hubungan silaturahmi dalam kalangan penulis bukan saja di Sabah tetapi di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat global. Saya mengikuti perkembangan sastra di Sabah sejak 10 tahun yang lalu lah, sekurang-kurangnya, sebenarnya lebih ya. Dan saya dapati peningkatannya itu konsisten ya. Apabila
bukan hanya penulis lama yang berkarya, tetapi ada kemunculan penulis pelapis. Jadi penulis pelapis ini merupakan harapan yang perlu kita bangunkan. Momen acara ini menjadi bukti bahwa walaupun COVID, walaupun pandemi, persatuan itu dan kerjasama tidak semakin terputus, malah semakin kuat. Turut disampaikan dalam majlis ini hadiah kepada pemenang pelbagai kategori yang dipertandingkan dalam festival kali ini. Masyarakat digesa sama-sama memikul tanggungjawab menjaga khazanah biodiversiti di negeri ini demi kepentingan generasi akan datang. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS Dr. McLaren Lakin berkata, Sabah merupakan negeri yang kaya dengan sumber berkenaan dan berhubung kait dengan keseimbangan ekosistem dan pemeliharaan alam sekitarnya. Fauna terestrial juga menyokong struktur tropik, yaitu keseimbangan dalam rantai makanan dan bertindak sebagai seseorang jurutera di dalam hutan alam Sumelajadi. Misalnya aktiviti menggali tanah dan membina busut oleh landak sebagai kawasan kediaman mereka, yang mana ia dapat membantu pengudaraan serta aliran air bawah tanah dengan lebih baik. Dr. McLaren menyatakan demikian dalam program Ranger Muda Taman-Taman Sabah Siri 1 Pelindung Fauna Terestrial yang diadakan secara maya. Program bertujuan sebagai medium maklumat kepentingan alam dan fauna serta memupuk rasa kebertanggungjawaban dalam melindungi khazanah alam semula jadi. Ia anjuran TTS sempena sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia peringkat negeri Sabah bertemakan melindungi dan memelihara fauna terestrial untuk 1000 tahun akan datang. Kira-kira lebih 2,000 peserta menyertai program terdiri daripada pelajar sekolah yang telah dilantik sebagai Ranger Muda Taman berusia 7 hingga 17 tahun selain penyertaan orang ramai. Baik, saudara, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Berita RTM. Saya Rita Alusius Malik kembali bersama Sahi. Silakan. Terima kasih, Rita. Kita ke Bumi Kenyalang, bantuan peruntukan bagi pelaksanaan projek rangkaian Jalan Sabah Sarawak itu fokus berita dari Sarawak hari ini. Perincian lanjut kita bersama Buma Weyin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak mempertimbangkan langkah untuk memberi bantuan peruntukan bagi pelaksanaan projek rangkaian Jalan Sabah Sarawak SSLR yang dijangka siap pada tahun 2026. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata keputusan tersebut bergantung sepenuhnya kepada prestasi pelaksanaan projek berkenaan yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui Brunei Darussalam. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan Sarawak Aktif 2022 anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan di gedung. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Kerajaan Persekutuan bersetuju melaksanakan projek SSLR serta projek Lebuh Raya Trans Borneo bagi melengkapi Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak selain projek Mass Rapid Transit 3 di Lembah Kelang. Ia merupakan antara langkah untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi keluarga Malaysia yang bakal mewujudkan sejumlah 600,000 peluang pekerjaan pada tahun ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyeru masyarakat Sarawak untuk mengutamakan pengurusan masa yang bijak dalam kehidupan seharian. Jelasnya dalam kesibukan menjalankan kerja mereka perlu memberi ruang pada bersukan dan rekreasi ke arah menjalankan kehidupan yang lebih sihat serta produktif. Tambahnya lagi, masyarakat yang sihat dan produktif adalah antara kunci utama dalam mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, pelbagai program diadakan di dataran gedung termasuk demo dan klinik sukan ekstrim bagi menggalakkan masyarakat tempatan untuk terlibat dalam sukan berkenaan. Di Bintulu, kira-kira 200 peserta menyertai Majlis Pelancaran Sarawak Aktif peringkat bahagian Bintulu yang diadakan serentak di 12 bahagian negeri ini. Sebagai mendokong Sarawak Aktif Bintulu melaksanakan 3 aktiviti sukan iaitu senam aerobik, e-sport dan petong. Bersukan.
Residen bahagian Bintulu, Datuk Jack Ahmad Luat berkata, secara keseluruhan pemilihan ketiga-tiga sukan tersebut berdasarkan minat masyarakat setempat di kawasan berkenaan. Diadakan di Dewan Suara Bintulu, majlis pelancaran disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Tali penlipatan masyarakat, kita boleh menjungkir pakat sukan tempatan untuk menaikkan mendapat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berharap pelaksanaan Sarawak Aktif akan diteruskan dengan penglibatan pelbagai agensi, persatuan belia dan sukan ke arah menarik lebih ramai penyertaan masyarakat Bintulu untuk aktif bersukan. Baik, dalam perkembangan sama, pelaksanaan Sarawak Aktif amat baik bagi menyemarakkan penyertaan masyarakat Sarawak khususnya di Miri untuk bergiat aktif dalam aktiviti kesukanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga Menteri Pengangkutan berkata, program ini secara tidak langsung menyarankan setiap wakil rakyat atau pihak berkaitan untuk bergiat aktif mempromosikan budaya bersukan dalam kalangan masyarakat. Ujar Datuk Seri Lee berucap merasmikan Sarawak Aktif di Miri berkata, ini dapat dilihat kira-kira 1,000 orang peserta menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan di Stadium Tertutup Miri dan Dewan Suara Baram. Justru beliau menyeru penglibatan agensi, persatuan belia dan sukan sebagai rakan strategik sukan pihak kementerian adalah penting untuk menarik lebih ramai penyertaan masyarakat dalam bersukan. Malah ia juga dapat menjungkil kepelbagaian bakat sukan tempatan di peringkat akar umbi sekaligus menaikkan martabat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sementara itu di Limbang, acara sukan e-sport antara pengisian program selain beberapa lagi pertandingan lain. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Program Awangku Syarizan Awangku Mahidin yang ditemui pemberita di Kompleks Sukan Limbang menyifatkan aktiviti tersebut sebagai platform menghimpun masyarakat bukan sahaja golongan muda, bahkan pelbagai peringkat dalam satu acara. Ini adalah impak positif yang kita dapat lihat selepas lebih kurang 2 tahun kita menyepi daripada menganjurkan pelbagai aktiviti, terutama sekali aktiviti sukan dan rekreasi. So ini adalah pencapaian yang dapat kita lihat pada hari ini. Sementara itu, para peserta yang ditemui menyambut baik program yang dianjurkan. Sangat bagus untuk meningkatkan otak juga sebab lama tidak main ML dan tidak main dengan kawan, berkumpul dengan kawan. Rasa dia macam yakin, lebih happy. Setelah beberapa ketika ataupun 2 tahun tidak ada aktiviti di Kawasan Limbang secara khususnya dan anak-anak muda nampaknya sangat bersemangat dan banyak aktiviti yang disertai aerodance dan aktiviti lasak dan sebagainya lah. Dan ini sangat bagus untuk permulaan supaya warga Limbang semakin aktif. Acara lain yang diadakan seperti aerodance, pertandingan gusti lengan, fotografi dan Mr. Wonderful. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Kita teruskan lintas langsung berita wilayah dengan perkembangan dari negeri Kedah. Projek empangan air bawah tanah yang pertama di Malaysia akan dibina di Pulau Langkawi dan penternakan landak raya secara komersial mampu berikan pulangan lumayan. Untuk laporannya, terus sahaja bersama Nur Izzati Cik Ani di Alustar. Silakan. Terima kasih Sahi. Projek empangan bawah tanah bakal dibina di Pulau Langkawi. Projek yang menelan kos sebanyak RM355 juta itu merupakan empangan bawah tanah yang pertama di Malaysia. Ia dibina berdasarkan konsep aquifer, recharge dan recovery. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Bekalan dan Sumber Air, Tenaga, Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Suaya Yaakob berkata, konsep berkenaan menggunakan air semula jadi dengan penyimpanan air sepanjang masa. Projek ulung ini akan dilaksanakan dalam masa terdekat dan memastikan bekalan 50 ml air mentah pada setiap masa.
kita juga boleh mendapat air yang lebih bersih. Bila kita masukkan air luar ini ke dalam empangan bawah tanah, air-air ini akan melalui proses natural, melalui tanah liat dan juga pasir yang agak dalam sebelum disimpan. Dan ini juga akan memungkinkan loji air tidak memerlukan kos yang tinggi untuk memproses air bersedia untuk diminum. Datuk Suraya turut berharap Kerajaan Persekutuan dapat meluluskan projek rancangan tebatan banjir RT Vitamin Sungai Bata bagi mengatasi masalah banjir di beberapa kawasan sekitar. Sekiranya projek RT Vitamin diluluskan, Kedah akan mempunyai RTB yang lengkap. Universiti Utara Malaysia UUM menerima sijil Accreditation of Prior Experiential Learning APEL daripada Agensi Kelayakan Malaysia MKA. Sijil tersebut membolehkan UUM menerima calon pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja tetapi tidak mempunyai kelayakan akademik untuk menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ia pastinya suatu peluang yang perlu direbut oleh semua. Sijil tersebut diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran kepada Naib Chancellor UUM, Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah sempena program sesi jelajah MQA at IPT di UUM Kampus Sintok. Profesor Dr. Haim Hilman berkata, penyampaian sijil tersebut merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan kepada UUM. Beliau berharap pengiktirafan itu dapat menjadi pemangkin kepada usaha UUM dalam menyokong hasrat kerajaan untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai salah satu komponen dalam pembangunan sumber manusia di Malaysia. Pendidikan tinggi negara tidak hanya untuk mereka daripada lepasan sekolah biasa atau politeknik ataupun dari pusat asasi. Mereka yang telah berada dalam industri dan alam kerjaya puluhan tahun harus dibawa kembali ke pusat-pusat pengajian tinggi untuk ditingkatkan kompetensi, knowledge dan seumpamanya bagi mereka terus menjadi sebahagian daripada cerita kejayaan pembangunan negara kita. InsyaAllah. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar berkata, penilaian apel melibatkan penilaian pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal iaitu kelayakan akademik, tidak formal iaitu pengalaman kerja dan kursus pendek. Universiti di negara ini turut disaran supaya mempunyai niche sendiri dalam usaha melahirkan pelajar yang luar biasa. Benarkah duri landak berbahaya dan boleh memanah sesiapa sahaja sekiranya terancam? Bagi seorang peternak landak raya di Sek, Mahazir Abdul Hamid, dakwaan sedemikian hanyalah mitos semata-mata. Berdasarkan pengalamannya menternak haiwan itu sejak tahun 2013, tidak pernah berlaku landak memanah duri kepada manusia. Sebaliknya, haiwan itu boleh memberi pendapatan lumayan jika diusahakan secara komersial. Menurut Mahazir, pada tahun 2013, beliau hanya menternak 3 ekor landak raya sebagai hobi. Melihat potensi yang ada pada haiwan itu, beliau mengambil keputusan untuk mengembangkan penternakan landak raya secara besar-besaran dengan membuka sebuah pusat santuari dan pembiakan landak raya di Kampung Tala, Mukim Jeneri. Sehingga kini, beliau mempunyai lebih 250 ekor landak raya yang ditempatkan di dalam 50 kandang khas dan turut mempunyai lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Kos sebanyak RM3 hingga RM5,000 diperlukan sebulan untuk membeli makanan haiwan seperti labu, ubi kayu, jagung dan kelapa. Dan landak merupakan haiwan yang unik yang boleh dijadikan sebagai haiwan peliharaan untuk kita kata satu terapi minda kepada kita, sebab landak boleh dijadikan sahabat dengan kita dan sepatutnya kita memelihara landak ini sebagai spesies hidupan liar yang semakin pupus, dan inilah yang cuba kami lakukan di Pusat Santuari Landak Raya Jeneri. Harga bagi landak raya boleh mencecah sehingga RM4,500 seekor dengan berat seekor landak dewasa di pusat santuari ini sekitar 18 kg.
Menyedari manfaat perubatan yang dapat diperoleh dari landak, beliau turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D dengan menghasilkan minyak landak raya serta beberapa produk lain. Tabiat dia, tentang kesihatan dia dan apakah kebaikan-kebaikan nilai perubatan landak ini kepada manusia. Sebab kita tengok landak ni, dia salah satu kelebihan dia cepat boleh kita kata menyembuhkan luka. Kalau kita mengalami luka-luka, dia cepat sembuh. Dan kalau kita terkena dengan benda-benda berbisa seperti kena sengatan dan sebagainya, juga dia cepat sembuh. Dan landak juga digunakan secara meluas dalam membantu merawat masalah asma. Untuk perancangan masa hadapan, beliau berharap dapat bekerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat untuk membuat kajian mengenai khasiat landak raya selain ingin membiak haiwan berkenaan. Pusat santuari dan pembiakan landak raya ini turut dibuka kepada orang ramai secara percuma setiap hari bermula dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Pentendakan landak raya itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Nurizati. Susulan pergaduhan dalam kalangan penyokong yang berlaku selepas aksi Kuala Lumpur City menentang Selangor FC di Stadium Ceras semalam, dua lelaki tempatan ditahan kerana disyaki menghalang pihak polis menjalankan tugas semasa berlaku kekecohan tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Izham Jaafar, dua suspek itu direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Semasa kejadian, pihak polis cuba untuk meleraikan keadaan yang sedang kecoh dan mengarahkan ke semua suspek untuk beredar tetapi tidak mengendahkan arahan diberikan. Dalam perlawanan semalam, KL City FC dan Selangor FC menamatkan perlawanan dengan keputusan seri 3 sama. Keputusan itu membolehkan KL City FC dan Selangor masing-masing meraih 1 mata menerusi aksi pertama Liga Super musim ini. Berita wilayah edisi 5 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.